Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel dan juga hadirin sekalian. Jadi sebelum kita mulakan forum kita, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Suhaila binti Hairul Rashidi, moderator pada forum kita hari ini. Dan forum kita bertajuk Usahawan Muslim dalam Era Globalisasi dan Dunia Tanpa Sempadan. Jadi sebelum itu saya akan perkenalkan ahli-ahli panel kita. Ahli panel pertama iaitu saudari Khairul Nur Syafawani Syahra binti Zaidi. Panel kedua adalah saudara Hari Munir Waraj, anak lelaki Regupati. Dan panel ketiga, saudari Nur Azrin Balkis binti Muhammad Nurshan. Apa khabar panel-panel semua? Ya, khabar baik. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya bertanya soalan kepada ahli-ahli panel, saya akan mengupas sedikit tentang usahawan. Jadi dalam konteks yang selalu kita dengari, usahawan ialah seseorang yang mengusahakan sesuatu dan juga mencari idea-idea baru. Dan dalam konteks Islam pula, keusahawanan adalah satu medan dakwah dalam menyebarkan agama Islam melalui aktiviti perniagaan. Tetapi pada zaman kini, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa masalah dalam usahawan Muslim dan yang paling ketara sekali adalah masalah etika usahawan Muslim itu sendiri. Jadi saya akan melontarkan soalan pertama saya kepada panel saudari Khairul Nur Syafawani Syahra tentang ciri-ciri usahawan Muslim dan juga konsep etika dalam usahawan Muslim pada zaman kini. Silakan saudari. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Saudari Suhaila. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada moderator dan ahli panel kerana berjaya membuat forum walaupun secara dalam talian. Pada hari ini, tajuk kita ialah Usahawan Muslim dalam Era Globalisasi dan Dunia Tanpa Sempadan. Moderator kita juga telah mengupas tentang apa maksud usahawan dalam konteks Islam. Kini giliran saya untuk bercakap tentang ciri-ciri yang ada pada usahawan Muslim. Pertama sekali, sebagai seorang usahawan Muslim ataupun sebagai seumat Islam, kita wajib menunaikan solat 5 waktu. Seperti firman Allah SWT yang maksud sesungguhnya solat 5 waktu adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah ke atas orang mukmin. Surah An-Nisa ayat 103 yang membawa maksud kita wajib luangkan masa walaupun sekejap untuk mengerjakan solat supaya kita menjadi seorang umat Islam atau usahawan yang diridai oleh Allah. Seterusnya ialah usahawan Muslim mestilah menentukan rezeki halal, yang mana usahawan yang mahu mendapat keridhaan Allah perlu menjalankan perniagaan dengan cara yang jujur, amanah, bersih dan suci. Yang ketiga, sebagai usahawan Muslim wajib menunaikan zakat, yang mana zakat adalah salah satu rukun Islam. Seterusnya, ciri-ciri usahawan Muslim yang perlu ada ialah sentiasa bersyukur. Menjadi usahawan, kita perlulah sentiasa bersyukur untuk membersihkan daripada segala sifat keji dan hina seperti hasad dengki, sombong, takabur, ego dan mementingkan diri sendiri. Yang kelima, usahawan Muslim juga haruslah menjaga hubungan baik dengan manusia iaitu hablum minan nas. Sikap sombong dan ego terutamanya apabila kita berhadapan manusia patut dijauhi. Oleh itu, daripada ciri-ciri usahawan Muslim yang saya telah sebutkan tadi mempunyai kaitan rapat dengan topik dan isu kita pada hari ini iaitu etika sebagai seorang usahawan Muslim. Etika sebenarnya berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos, disebut juga sebagai etik dalam bahasa Perancis, ethics dalam Latin dan etik dalam bahasa Inggeris. Menurut Saravan Anna Malay 2018, etika sebenarnya merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Dalam konteks usahawan pula, perniagaan, etika bagi seseorang usahawan ialah mempunyai nilai-nilai yang positif dalam seseorang individu usahawan di mana terdapat 4 fungsi perniagaan iaitu pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Oleh itu, sebagai usahawan Muslim haruslah berwaspada dengan
aspek etika dalam perniagaan supaya terhindar daripada aktiviti perniagaan yang diharamkan dalam Islam seperti riba, monopoli, menipu dan sebagainya. Usahawan Muslim tertakluk pada etika syariat Islam dalam melaksanakan aktiviti keusahawanan mereka, seperti dalam Al-Quran telah berulang kali mengingatkan peniaga supaya bersikap jujur dan melarang keras melakukan penipuan serta penyelewengan dalam perniagaan. Allah berfirman yang bermaksud, dan cukuplah segala sukatan timbangan dengan adil, iaitu ayat surah Al-An'am ayat ke-152, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan dalam surah Hud ayat 84. Kedua-dua ayat ini menjelaskan bahawa penipuan dalam segala segi adalah haram dalam etika perniagaan Islam. Justru agama Islam memberikan penekanan kepada etika dalam keusahawanan supaya umat Islam dapat bersaing di peringkat global dan mempunyai perniagaan yang dan mempunyai competition yang sihat di luar sana. Itu je dari saya. Saya serahkan kepada moderator kita, iaitu Saudari Sohaila. Okey, terima kasih Saudari Khairul Nur Syafawati Syara atas penerangan saudari. Jadi sekarang saya ingin melontarkan pula soalan kedua saya kepada ahli panel kita, iaitu Saudara Hari Muniwaraj tentang isu-isu etika usahawan Muslim pada era globalisasi ini. Silakan saudara. Okay. Terima kasih kepada moderator Suhaila. Okay. Antara isu-isu yang dibangkit dalam etika usahawan Muslim pada era globalisasi, isu yang pertama adalah penjualan produk yang tidak berkualiti. Penjualan produk atau pemberian servis yang berkualiti adalah tanggungjawab seseorang usahawan dalam urusan perniagaan. Dan dari segi usahawan Muslim, tanggungjawab dalam perniagaan adalah salah satu prinsip yang penting dalam etika perniagaan mengikut perspektif Islam. Dan pada zaman sekarang, banyak usahawan Muslim melupakan prinsip agama dan mereka mengutamakan keuntungan dalam urusan perniagaan mereka. So, untuk membuktikan fakta ini, saya dapat dua peristiwa. Yang peristiwa pertama adalah terdapat seorang usahawan menjual barangan makanan yang tamat dari lupuk, dan lagi satu peristiwa adalah usahawan tersebut memproses dan menjual barangan kosmetik yang mempunyai kandungan dada yang terlarang. So kedua-dua peristiwa ini menunjukkan usahawan tersebut tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai usahawan memberi kualiti servis yang baik, dan mereka melanggar etika perniagaan dari segi perspektif Islam. Kedua-dua tindakan ini menunjukkan akan membahayakan pengguna yang membeli produk tersebut. So isu yang kedua adalah isu pengurusan wang. Seseorang usahawan Muslim perlu memperoleh pendapatan daripada cara yang halal. Dan prinsip etika Islam menekankan pengurusan wang perlulah bebas daripada unsur riba, garat, iaitu ketidakpastian dan perjudian. Dan antara masalah yang muncul dalam usahawan Muslim pada zaman ini adalah pengubahan wang arang. Untuk menyokong fakta ini, saya dapat dua kes. So, yang kes pertama, seorang datin terlibat dalam kes penipuan dalam pelaburan. Datin tersebut mengumpul sebanyak RM388 juta ringgit daripada seorang pelabur dalam pelaburan Bitcoin. Beliau memberi maklumat dan dokumen yang palsu, dan beliau mendapat hasil itu daripada sumber yang haram. Dan peristiwa yang kedua ialah seorang usahawan menerima deposit daripada beberapa pendeposit sehingga 1.14 juta untuk mendeposit dalam perniagaan beliau. Mereka juga membekalkan maklumat yang palsu kepada pendeposit tersebut. So, kedua-dua peristiwa menunjukkan mereka menipu orang yang terlibat dalam urusan perniagaan tersebut. So, peristiwa ini menunjukkan usahawan tersebut tidak memegang etika usahawan dalam
perniagaan mereka. Isu yang kedua adalah penyalahgunaan logo halal. Penyalahgunaan logo halal tidak terbatas pada masyarakat Islam dalam konteks zaman moden ini. Sejak kebelakangan ini, produk halal seperti makanan, solekan, pharmaceutical dan perkhidmatan pembiayaan Islam telah mendapat perhatian dari masyarakat bukan Islam dan global. Walau bagaimanapun, terdapat banyak penyalahgunaan yang berhubung dengan halal dalam penggunaan logo, terutamanya berhubung dengan makanan, produk dan perkhidmatan. Amalan yang negatif oleh beberapa pihak, usahawan Muslim atau mereka tidak bertanggungjawab dalam perniagaan mereka. Mereka memperoleh logo halal dan kemudiannya menyalahgunakan logo tersebut dalam perniagaan mereka. Terdapat lagi satu kes berkaitan dengan isu ini. Terdapat seorang usahawan menyalahgunakan logo halal dan beliau memperoleh logo halal yang palsu untuk meneruskan perniagaan mereka. Persekitaran perniagaan tersebut pun kotor dan tidak menetapkan undang-undang yang dipatuhi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So, kes-kes seperti ini menunjukkan usahawan Muslim tersebut tidak memegang etika dalam perniagaan mereka. So, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya serahkan kepada moderator, Cikgu Suhaila. Okey, terima kasih Saudara Hari atas penerangan dan contoh yang telah diberikan. Okey, kini saya beralih pula kepada panel ketiga kita, Saudari Nur Azrin Balkis. Jadi saya ingin bertanya tentang implikasi atau kesan usahawan Muslim yang tidak beretika. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Suhaila sebagai moderator kita pada hari ini. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi usahawan Muslim yang tidak beretika. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, terdapat 7 implikasi usahawan Muslim tidak beretika. Yang pertama ialah apabila usahawan Muslim tidak beretika, maka perniagaannya akan mendapat dosa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, apabila usahawan Muslim memberi ataupun mengambil rasuah, mereka akan mendapat dosa kerana rasuah merupakan dosa besar dalam Islam. Gejala rasuah dalam semua situasi termasuk dalam menjalankan aktiviti perniagaan adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Yang kedua pula ialah usahawan Muslim akan menghadapi masalah undang-undang. Contohnya, pada masa kini perniagaan secara talian dalam talian telah berkembang dengan pesat. Terdapat ada segelintir usahawan menjalankan perniagaan dalam talian secara haram kerana tidak mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Pesalah boleh didakwa mengikut Seksyen 12-1 Akta Pendaftaran Perniagaan 1965 yang boleh didenda RM50,000 atau penjara 5 tahun jika disabit kesalahan. Yang ketiga ialah dapat mempengaruhi syarikat ataupun perniagaannya. Mereka akan kehilangan kredibiliti dengan orang awam. Jika usahawan Muslim tidak mengamalkan akhlak yang baik dengan pelanggan, pelanggan tidak akan membuat pembelian pada masa akan datang. Selain daripada hubungan dengan pelanggan, apabila usahawan dikenakan tindakan undang-undang, jualan juga akan berkurang dan menyebabkan kerugian kepada perniagaan tersebut. Yang keempat pula, berlaku pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya. Ini dapat dilihat apabila adanya kilang-kilang dibina di tepi sungai yang membuang sisa toksik ke dalam sungai tanpa ditapis terlebih dahulu. Pencemaran air tersebut bukan sahaja akan memberi kesan buruk kepada hidupan air, malah manusia yang menjadikan sungai sebagai sumber pendapatan itu seperti nelayan akan merugikan bagi pihak nelayan. Yang kelima pula akan menyebabkan prestasi pekerja berkurang. Contohnya, pekerja yang sering kali melihat ketua mereka datang lambat bekerja, maka mereka merasakan perkara itu biasa dan akhirnya mereka juga akan terikut sama. Ini boleh menyebabkan merosakkan nama baik syarikat. Yang keenam pula,
boleh menyebabkan persaingan yang tidak baik. Contohnya, membuat barangan yang kurang bermutu dan dipasarkan atas nama pesaing, menjual barangan yang sama dengan pesaing tetapi berharga yang lebih murah hingga tidak mendapat keuntungan asalkan pesaing tidak dapat mampu bersaing dan akhirnya menutup operasi. Okay, yang terakhir, implikasi yang terakhir ialah penindasan terhadap pihak yang lain juga berlaku apabila tidak mengamalkan etika dalam perniagaan. Sesetengah syarikat akan mementingkan keuntungan dan mengendahkan tanggungjawab dari segi etika yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan. Malah ada di antara mereka yang sanggup menindas golongan pembeli dengan menaikkan harga sesuatu barangan sesuka hati mereka. Itu sahaja implikasi yang dapat saya kongsikan di sini. Okey, jadi saudari Balkis, apakah pula cadangan-cadangan yang saudari boleh berikan terhadap isu etika dalam usahawan Muslim ini? Silakan saudari. Okey. Bagi cadangan terhadap isu etika dalam usaha Muslim pada era globalisasi ini pula, terdapat 4 cadangan yang dapat saya kongsikan di sini, iaitu yang pertama adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pada masa kini, jika pihak dibuktikan bahawa pihak yang bersalah terlibat dalam pengubahan wang haram, pihak tersebut akan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 15 tahun dan juga boleh didenda tidak kurang dari 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan ataupun 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Okey, cadangan yang kedua ialah mempraktikkan hak-hak pengguna. Tindakan yang tidak beretika seperti penjualan barangan yang tidak baik untuk kesihatan, pelanggan akan memberi perspektif yang negatif kepada usahawan dan perniagaan yang terbabit. Bukan sahaja usahawan, pelanggan juga perlu sedar tentang hak-hak mereka. Jika mereka mendapati usahawan tidak menjalankan perniagaan mengikut etika yang baik, maka mereka juga boleh mengambil tindakan yang berpatutan terhadap usahawan tersebut. Okey, cadangan yang ketiga ialah dengan adanya latihan dan kursus. Apabila latihan kursus adanya latihan kursus diberikan kepada usahawan-usahawan yang baru dalam bidang ini, akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka serta dapat membentuk diri mereka menjadi usahawan yang baik dan beretika dengan pelanggan. Dan akhir sekali adalah dengan mengadakan aktiviti kesukarelawanan. Apabila aktiviti ini dilaksanakan, maka para usahawan akan menjadi lebih aktif dalam melakukan suatu perkara. Antara matlamat aktiviti ini adalah untuk membentuk jati diri bercirikan usahawan baik. Ini dapat memupuk sikap beretika dalam diri usahawan tersebut. Itu saja cadangan yang boleh saya kongsikan di sini. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Balkis atas implikasi dan penerangan tentang cadangan terhadap isu etika ini. Dan saya harap kepada usahawan Muslim pada era kini dapat mengambil cadangan yang telah diberikan oleh saudari Balkis sebentar tadi. Jadi dapat disimpulkan daripada forum kita pada hari ini, konsep etika perniagaan dalam Islam ini sangat penting, terutamanya dalam mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat oleh seseorang Muslim itu. Jadi sebagai usahawan Muslim, kita mestilah menjaga etika dari segi hablum minallah, hablum minannas serta alam sekitar dalam muamalah, dan perlu mempraktikkan apa yang telah dipraktik oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jadi itu sahaja yang dapat kita kongsikan dalam forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel dan juga hadirin sekalian. Dan jika kita umur yang panjang, insya-Allah kita boleh berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.